Hai geng, subscribe, like, komen dan share, hantarkan mak ampak tuan. Okey geng, kita boleh tengok selepas Raja Petra keluarkan video fitnah Husam Musa, fitnah tentang konsesi balak kan. Dan punca dia sebelum Raja Petra geng-geng PAS yang duk tak puas hati ni, bukan punca apa pun. Punca setelah Husam Musa dicalonkan dengan Parti Keadilan Rakyat. Selepas Husam Musa dilantik, macam diberi tempat untuk bertanding mewakili Parti Keadilan Rakyat. Selepas itulah pelbagai ancaman Husam Musa ni. Ancaman kepada Husam Musa daripada pihak PAS pun ada, pihak Amanah pun ada, tambah-tambah Raja Petra, geng-geng hak yang panah punggung punya, ahli parlimen, bekas ahli parlimen dekat tempat Husam Musa bertanding. Oh, memang depa tiau kau-kau punya, depa buka cerita gila-gila punya. Okey, lepas tu Raja Petra pun keluarkanlah kenyataan, kata Husam Musa ni dia bagi macam dia bagi projek dekat dekat China, DAP Perak, lupalah nama dia China tu kan. Macam dia kata Husam Musa bagi projek balak lah berapa puluh ribu ekar apa semua, keluasan untuk penerbangan balak semua kan. Lepas tu Raja Petra kata hak si Husam ni dia dah edit laporan apa semua macam-macam ni untuk nak meluluskan. So pelbagai fitnah kan, hak yang bila tanya Husam Musa, macam Husam Musa keluarkan kenyataan kata ini semua fitnah. Jadi Husam Musa respon dengan video dia yang semalam, dan aku akan sertakan di hujung video aku ni. Husam Musa Husam Musa cakap, kalau benarlah itu semua berlaku, kerajaan PAS di Kelantan boleh je buka balik kes tu. Budak-budak PAS, pencacai macai PAS yang ada di dalam PAS Kelantan ataupun di dalam kerajaan PAS Kelantan yang tak dibubarkan lagi, kerajaan PAS Kelantan dipersilakan buka audit balik, bawa laporan, pergi buat laporan polis kan. Tapi mereka tak buat benda tu. Lepas tu pula biasalah Raja Petra ni orang PAS. Raja Petra ni memang kok mana pun macam top 5, top 10 orang PAS ni, depa ni depa pergi London ke mana, depa pergi jumpa, depa pergi makan semeja dengan Raja Petra ni. Sebab apa? Daripada dulu lagi, setelah Husam keluar daripada parti PAS, kenapa hampa tak buka cerita ni? Sekarang bila dia dah dicalonkan baru hampa nak buka cerita ni. Dan Husam Musa balas balik video, kalau ada benar bukti, dipersilakan pergi buat laporan polis. Apabila dah buat laporan polis, barulah akan bermulanya siasatan. Dan kena ingat, apabila sudah bermula siasatan soal balak di Kelantan, macam daripada zaman sebelum Tok Guru ke apa ke, dan selepas arwah Tok Guru meninggal, dan Menteri Besar ni dia boleh siasat balik, dia boleh tengok balik apa yang kerajaan PAS ni buat. Barulah akan lebih kantoi, sekantoi-kantoi, seluas-luasnya. Dan dia boleh kata apa lagi? Raja Petra fitnah kata macam Husam Musa ni terima dana daripada Genting. Raja Petra sebut soal Husam Musa terima dana daripada China Genting. Husam Musa tu bukan menteri besar. Husam Musa tu bukannya timbalan menteri besar ke apa ke. Dia hanya tak ada jawatan ke apa. Dia hanya rapat dengan arwah Tok Guru Nik Aziz. Dan setelah Tok Guru Nik Aziz meninggal, dia tak ada apa-apa. So aku pun jadi
daripada Cina Genting bagi dekat Usam, lebih baik dia bagi dekat Anwar Ibrahim. Lebih baik dia pergi bagi dekat apa nama, arwah Tok Guru Nik Aziz ke, ataupun dia pergi bagi dekat Ling Gua Eng ke, Sahak. Lebih baik Genting dia pergi bagi duit dekat orang-orang yang lebih berpengaruh daripada dia bagi dekat Usam. Dan Usam dah jawab. Usam kira macam Usam tunggu je siapa yang sebut soal ni dia nak saman. Dan dia nak bawa kes ni ke mahkamah. Dia nak buktikan. Sebab dahulu selepas dia keluar daripada PAS, ada apa nama fitnah, selepas Husam Musa keluar daripada parti PAS, ada fitnah. Husam Musa saman orang PAS tu, malah Husam Musa menang besar pula. Husam Musa menang dengan saman tu. Time tu dia kata dia ada duit. Time itulah dia ada duit sebab dia menang saman tu. Jadi kita boleh tengok orang PAS ni, terutama Raja Petra, raja pemfitnah. Dia sebab dia duduk dekat luar negara. Dia bolehlah adakan cerita, dia bolehlah fitnah macam-macam. Sebab apa? Sebab kita nak ambil tindakan tu tak boleh. Kita nak ambil tindakan apa? Sebab apa? Dia duduk dekat luar negara. So, dia ada undang-undang untuk manusia yang ada di luar negara yang tak ada telok. Jadi ya, Husam Musa pun macam tertunggu-tunggu juga kalau ada macam-macam PAS ni yang menyebarkan fitnah-fitnah soal edit untuk balak punya file sewaktu arwah Tok Guru. Dan juga kira macam Husam Musa dia nak saman kalau ada orang sebut soal dia Husam Musa terima duit dana daripada Genting Cina. Biasalah orang PAS ni kita tak boleh cakap apa. Depa hidup dan mati depa ni, depa dekat dengan fitnah, depa suka dengan fitnah. Depa sanggup bunuh kawan sendiri, depa sanggup tikam kawan sendiri, yang penting dia dapat undi. Orang PAS ni kita boleh, depa hanya jajakan agama, pergunakan agama untuk dapat undi dan juga untuk dapat kuasa. Dan bila dah dapat undi, bila dah dapat kuasa, depa tak buat apa. Dan apa pun depa tak buat. Depa ada dalam kerajaan ya. Apa pun depa tak buat. Kan, apakah undang-undang penjualan arak pun mereka tak buat. Penjualan untuk check-in hotel pun mereka tak buat undang-undang. Jadi kita boleh tengok mereka hanya nak mengejar untuk dapatkan kuasa, untuk dapatkan undi. Bila dah dapat kuasa, dah dapat undi, apa yang mereka buat? Bayangkan di Kelantan 30 tahun dah. 30 tahun. Cuba hang kira tengok selepas, kalau Kelantan kita ambil selepas arwah Tok Guru meninggal sehingga sekarang, dah berapa tahun dah. Apakah pembaharuan mereka buat? Apakah kemudahan yang mereka sediakan untuk rakyat Kelantan? Sedangkan masalah ayak tahun lepas, ayak berkarat gila-gilanya. Lebih baik hampir ambil ayak pada sungai. Kalau ayak sungai dia keruh. Kalau ayak yang berkarat ni, ayak tu paik tu memang berkarat. Paik tu memang mereka tak buat paik ayak baru. Sedangkan mereka ada peruntukan rakyat mereka duk bayar aja bulan-bulan. Mereka duk bayar aja bil-bil. Lepas tu yang berpuncanya rakyat tak bayar bil sebab di rumah-rumah rakyat ni ayak tak sampai. Faham tak? Ayak tak sampai di rumah-rumah rakyat ni. So sebab itulah rakyat akan rasa daripada aku bayar ayak pun tak ada. Lebih baik aku tak payah bayar. Kalau di Kedah yang aku tahu, hang guna ke ataupun hang tak guna ke 1 bulan RM6. Rumah sewa aku 6 bulan dah. Bil tu 6 bulan aku tak bayar, dah sampai surat merah, baru duk ada RM6. Kira macam 6 kali 6 baru RM30 lebih. Kira macam surat merah sampai lah. Sebelum ni setahun lebih baru akan sampai surat merah. Tapi dekat Kedah kali ni 6 bulan dah surat sampai. 6 bulan dah kira macam surat merah sampai. Sebab RM6 kali dengan 6 bulan dapat total. Lepas tu
Depa pun nak juga kita bayar cepat-cepat, tu yang depa buat main pada surat merah. Macam itulah dekat Kelantan. Kelantan bila apa nama hang keluarkan takrif ayak, taraf macam berapa ringgit sebulan tu, hang gunakan, hang tak gunakan, hang tetap hang kena bayar juga. Bila takrif tu hang letak, ayak tak ada, memang rakyat takkan bayar lah. Berbeza dengan Selangor, hang gunakan, kalau hang guna baru hang bayar. Barulah hang akan ada kiraan bacaan. Kalau kalau hang tak guna memang kosong. Aku waktu musim PKP, aku balik kampung 3 bulan. Aku balik kampung 3 bulan, memang dengan bacaan hak yang apa nama terdahulu, dia ada naik RM2 ke RM3 je. Kan? Jadi aku nampak kan, aku dapat baca macam mana perbezaan Kedah dengan Selangor dengan Kelantan. Jadi aku akan sertakan video Husam Musa di hujung, hampa boleh fikir, hampa boleh faham sendiri lah. Betul-betul orang PAS ni mempergunakan agama, mempergunakan undi untuk berayu. Ada yang teriak, ada yang menangis demi nak dapatkan undi dan demi nak dapatkan kuasa je. Jadi fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk hang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Hai Raja Petra Kamarudin. Apa khabar? Raja Petra ni telah acap kali fitnah saya dan dia pun banyak fitnah orang lain juga. Tapi oleh kerana dia yang pertama rasanya dia ni bankrupt. Jadi nak sama orang bankrupt dari segi undang-undang macam sia-sia lah. Kemudian kita nak jawab, Raja Petra ni dia dah lari pergi ke UK. Dia tak ada dalam Malaysia, dah lama dia lari. Ya. Semua orang tahu sebab apa dia lari. Kerana banyak sangat saman-saman fitnah menunggu dia. Oleh kerana tu dia lari duduk di UK. Kita nak saman satu isu perundangan, nak bawa dia ke Mahkamah Malaysia. Dan Raja Petra ni, bolehlah dengan itu kita katakan Raja Fitnah Malaysia. Ya. Dialah yang paling pakar memfitnah orang-orang yang diupah untuk dibunuh karier politik. Dan tiba-tiba saya naik nama balik dalam TikTok Raja Petra, Raja Fitnah ini, menunjukkan mungkin selepas pengumuman saya jadi calon Pakatan Harapan di Pasir Mas, sedikit sebanyak saya ada nilai tambah. Jadi Raja Petra tak senang, maka dia attack saya. Ada 2-3 isu yang dia serang saya. Tuan Raja Petra ataupun Raja Fitnah, saya harap dia dapat dengar. Saya sebenarnya tak nak ambil bahagian menjawab, kerana bila ada orang lain menyebarkan di Malaysia dan orang ni tak ada latar belakang bankrupt, saya boleh saman. Ya. Macam saya dah pernah saman seorang pemimpin PAS, bekas pegawai kanan PKINK, kerana dia kata saya terima duit daripada tokek judi. Isu samalah. Ya. Saya dapat duit daripada tokek judi. Dan tokek judi itu adalah Genting. Satu orang dia telah masuk perangkap saya. Dia postkan benda ni dekat pilihan raya 2018. 2013 ke 18 saya lupa ya. Dan saya dah saman orang ni. Saya tak payah saman Raja Petra. Saya kena saman orang yang ada standing locus standi yang saya boleh menang. Dan alhamdulillah Mahkamah Tinggi dah beri kemenangan pada saya. Ya, orang yang kata saya terima duit daripada tokek judi ni dah kalah saman. Dan dia kena bayar dengan saya duit. Alhamdulillah saya adalah duit sikit pada masa itu kerana menang saman dengan seorang pemimpin PAS yang kata saya terima duit daripada tokek judi. Adapun mengenai dengan saya tikam Tok Guru dengan cara saya ambil duit daripada tokek Genting, saya ubah minit mesyuarat. Ya, kononnya dengan cara itu Esko tak lulus permohonan pemimpin DAP
dapat kawasan Balak di bawah Yayasan Islam Kelantan. Saya nak beri juga pada Tokeh, pada DAP ni, saya ubah minit mesyuarat Esko. Besar tu. Ya, ubah minit mesyuarat Esko ni besar. Ini kes jenayah yang teruk, yang besar. Kalau betul Husam Musa yang begitu dibenci oleh Raja Fitnah Petra Kamarudin, dan bagi pihak orang yang upah Raja Petra ini, saya cadang senang saja. Buat laporan polis hari ini juga. Salah seorang Esko Kerajaan Kelantan, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, atau atas arahan Esko, Setiausaha Kerajaan Negeri, pegawai undang-undang Kerajaan Negeri, atau mana-mana ahli penyokong PAS, boleh membuat laporan polis pada hari ini juga. Ini dah beberapa tahun ni. Mungkin dah masuk 10 tahun lebih. Ya? Tak ada keterlintas nak buat laporan polis. Untuk kenakan Husam, bagi Husam masuk penjara, duduk sama-sama dengan penjenayah-penjenayah keuangan negara yang lain. Ya? Jadi saya cadang Raja Petra Raja Fitnah ni senang saja call Ustaz Hadi, buat laporan polis. Pasal apa saya minta dia call Ustaz Hadi? Pasal kita lihat Raja Petra ada perjumpaan mesra makan malam dengan pemimpin-pemimpin PAS, termasuk Menteri Besar Terengganu, termasuk Presiden PAS. Saya tak ada can nak makan malam dengan Raja Petra. Maklumlah saya orang kecil, ya. Pemimpin PAS dekat 10 orang layan Raja Petra, Raja Fitnah, duduk sekali berbincang fisabilillah dengan cara fitnah orang. Macam ni ke fisabilillah? Ya. Jadi Raja Petra tolong fikir diri sendiri. Baik. Cerita dia macam ini. Ngah Komeng ini, pemimpin DAP Perak, dia beli syarikat. Nama syarikat dia Upaya Padu, yang dulunya dimiliki oleh Datuk Wong, yang dapat kawasan ladang dan balak di bawah Yayasan Islam Kelantan. Yayasan Islam Kelantan dah lulus perkara ini kepada Datuk Wong. Nama syarikat Datuk Wong Upaya Padu. Sampai satu masa Datuk Wong dia nak untung mungkin, dia jual kepada orang yang nak beli. Orang yang nak beli itu antaranya adalah syarikat keluarga Ngah Komeng. Dan dia dah beli melalui perjanjian, dia ambil alih syarikat tersebut. Dia beli syarikat Upaya Padu tadi. Ya. Dalam undang-undang syarikat, dalam undang-undang perniagaan negara kita, bila syarikat tu dah dibeli, ownership ladang dan segala macam dimiliki oleh pembeli yang baru. Namun begitu masa itu, Yayasan Islam Kelantan minta perkara ini dibawa untuk kelulusan lembaga kerana pertukaran hak milik. Dan saya difahamkan, ya, saya difahamkan lembaga Yayasan Islam Kelantan telah luluskan permohonan Ngah Komeng pada masa itu untuk ambil alih syarikat Upaya Padu. Bila dah diluluskan oleh lembaga Yayasan Islam Kelantan, dia tidak ada kena-mengena dengan Esko. Saya masa tu pun tak tahu. Bila Raja Fitnah buat cerita, baru saya, Yayasan Islam Kelantan jual pada Ngah Komeng. Ya? Tak dibawa ke dalam Esko. Kalau dibawa dalam Esko, mintalah mana-mana Esko yang baik dengan Raja Petra, Raja Fitnah ini, keluarkan bila minit mesyuarat tu. Esko telah berlaku, di mana syarikat Upaya Padu mendapat kelulusan Esko atau ditolak oleh Esko seperti yang didakwa. Satu, laporan polis. Yang kedua, tunjukkan kepada orang ramai laporan ataupun minit mesyuarat Esko yang menunjukkan perkara ini pernah dibawa untuk pertimbangan Esko Kelantan. Jawabnya tidak ada. Don't worry Raja Petra. Tak ada. Ya. Dulu saya tak jawab, tapi sekarang oleh kerana keadaan dah berubah, ramai orang terpedaya dengan fitnah ini, parti saya dan pilihan raya PH terjejas, saya berkewajipan jawab. Bukan kerana saya nak layan Raja Petra. Saya tahu ini Raja Fitnah. Tetapi saya jawab bagi menghilang keliruan orang ramai yang tak berdosa. Bawa mana dia minit mesyuarat tu, ya.
minta Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, rakan-rakan Raja Petronas yang lain keluarkan minit mesyuarat isu ini pernah dibawa untuk pertimbangan Exco. Jawabnya tidak ada. Jadi yang lulus itu adalah lembaga Yayasan Islam ataupun YIK sahaja. Siapa dia ahli lembaga YIK? Raja Petra jangan menung panjang. You are smart guy. Awak bukan bodoh, awak ada otak. Awak intelligence guy. Who? Siapa? Tolong jawab saya. Come on. Please tell me. Siapa lembaga YIK itu? Tell me. Lembaga YIK itu adalah Datuk Mak Yaakob, Menteri Besar sekarang, masa itu Timbalan Menteri Besar. Datuk Muhammad Ammar, sekarang Timbalan Menteri Besar, dulu adalah Exco. Husam Musa ada tak dalam tu? Ada tak? Ada tak? Ya? Kita santai-santai je Raja Petra. Nama Husam Musa, don't worry, tak ada dalam tu. Case closed. Ya. Jadi, isu ini adalah bagaimana YIK boleh lulus konsensi balak kepada Datuk Wong melalui upaya padu 10,000 ekar. Kenapa tak bangkitkan? Siapa yang meluluskan? Siapa yang dapat kelulusan itu? Yayasan Islam Kelantan. Kenapa lulus kepada Datuk Wong? Ya. Dan kemudian bila Ngakomeng ambil alih, kenapa luluskan kepada peralihan itu kepada Ngakomeng dalam YIK, dan tiba-tiba getah itu saya kena pegang. Isi nangka Raja Petra dan rakan-rakan makan. Not fair lah. Ya. Balik kepada judi. Can you show me berapa sen saya ambil daripada token judi? Siapa nama token judi itu? Kam? Masuk akal ke? Masuk akal ke saya nak ambil duit daripada token judi itu? Baiklah, kalau saya memang tergila-gila nak sangat duit judi itu, token judi itu nak beri pada saya pasal apa? Come on. Be logical lah. Token judi itu, lesen dia bukan di Kelantan. Lesen dia under MOF. Operation dia di Genting Highland dalam negeri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan bawah Datuk Husam Musa. Macam mana itu pun boleh tukar. Ya. Genting tu bukan duduk di Gua Musa, Genting tu duduk di Pahang. Kenapa token Genting tu nak bayar Husam Musa? Sedang kan? Kelantan tak ada kena-mengena dengan pelesenan apa-apa pun Genting Highland. Pelesenan Genting Highland dan operasinya adalah bawah MOF dan di Pahang. Kenapa token judi tu gila nak bagi saya duit? Ya? Lepas tu ada contoh ke? Ada bukti ke? 20 sen ke? 1 juta ke? Come on. Kalau saja nak cakap macam tu, saya pun boleh cakap Raja Petra ambil upah daripada orang tua orang ni orang ni. Kalau tidak, macam mana you duduk UK? Macam mana nak belanja? You bukan orang miskin kat UK. Hai. Ada juga orang macam ni. Ya. Baik. Tentang Tok Guru dengan saya, alhamdulillah. Ya, kita rapat sampai akhir. Dan tak ada orang boleh pisahkan saya dengan Tok Guru Nik Aziz. Hatta anak-anak dan keluarganya cuba pisahkan. Alhamdulillah sampai Tok Guru mati, we are so close. Saya nak beritahu pada para hadirin, ya, sebulan lebih sedikit sebelum Tok Guru meninggal, semasa dia masih sedar, saya ziarah ke hospital USN di ward dia. Masa itu bekas setiausaha akhbar Tok Guru, Ustaz Allahyarham Ustaz Wan Ismail ada sekali. Lepas Ustaz Wan Ismail keluar, Tok Guru panggil saya duduk sebelah dia. Apa yang kami bincangkan? Yang kami bincangkan adalah ayat ke-24 surah Abasa, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dan hendaklah manusia itu memerhatikan apa yang ia makan. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ayat 24 surah Abasa. Ya.
Saya sebut ayat ini dan dia Tok Guru dengan penuh semangat mengupas ayat ini dengan panjang lebar kepada saya. Ya. Inilah diskusi Al-Quran yang terakhir saya dengan Tok Guru Aziz sebulan sebelum dia meninggal. 2 hari sebelum dia meninggal, dia telah diberi suntikan untuk ditidurkan. Ya. Di HUSM. Ditidurkan, dia dah disuntik ubat tidur. Salah seorang anak perempuan Tok Guru ada di bilik Tok Guru pada masa itu. Saya bawa satu orang ulama daripada Pakistan yang nak ziarah Tok Guru, Maulana Zuhair dan Maulana Zubair, 2 beradik. Ya. Bila saya masuk, buka pintu, beri salam, Assalamualaikum. Ini cerita saya dengan Tok Guru yang ramai orang tak tahu. Tok Guru buka mata, bercakap bahasa Urdu dengan tetamu dari Pakistan. Dan senyum dengan saya dan saya sebut pada Tok Guru, insya-Allah Tok Guru selamat. Insya-Allah kita dua akan jumpa lagi di hari akhirat. Insya-Allah saya nak tumpang Tok Guru masuk syurga. Alhamdulillah. Lepas tu kami keluar, Tok Guru saya difahamkan dia rehat tidur balik. Dan esoknya pada malam Jumaat Tok Guru meninggal. Alhamdulillah. Saya dapat privilege itu, wahai Raja Petra, yang anda tidak dapat. Dan anda nak potong urusan persahabatan kami dengan macam ini, sedangkan keluarganya sendiri menyaksikan bagaimana Tok Guru begitu sayang pada saya, dan saya lebih-lebih lagi sayang pada Tok Guru Aziz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.